kita tengok yang tu je. Takut tengok ayak tu memang rasa macam ya Allah, tak pernah tengok dalam sejarah macam tu. Maksud memang laju. Sangat laju. Masa dapat tu duk ingat, betul ke tak berani nak ni kan. InsyaAllah ujian kami lah, InsyaAllah doakan. Sekarang ni diorang ada penempatan lah, tempat tinggal ke macam mana? Ramai yang dipindahkan ke, katanya ada yang kat SMK Yan, yang member saya ni dia SMK Yan pun dia kata memang ni juga teruk juga, terkesan. Depa ada tempat lah dia bagi. Memang kepala ayak ni, yang kepala ayak lah kan orang Kedah kata kan. Memang sangat kita tak terduga lah. Allah tak tahu. Bila saya tengok keadaan tu semalam, suami saya tunjuk saya berdiri dekat situ. Satu hari saya pergi kayu basikal dekat PDP dan kami makan laksa dekat situ dan tengok air terjun dekat situ. Kat situ kan ada gerai. Perigi kot tu. Ya? Perigi. Perigi tu. Okay. Saya makan laksa dekat situ. Jadi suami saya tunjuk, yang tengok ni. Saya cakap, ya Allah. Saya cakap, tempat saya beli basikal nombor 1 hari tu. Saya beli basikal dengan kawan tu. Suami saya dengan Koshnik pergi jerai kayu basikal. Jadi tak tahu macam mana saya boleh terbeli basikal ada kawan tu. Zam daripada Seremban kan. Jadi masa dia menyerahkan basikal hijau dia dekat saya tu, itulah tempat yang air laju, yang selut, tempat kejadian tu. Saya cakap, ya Allah, saya cakap sedihnya bila saya tengok keadaan tu kan. Zankona, ya. Bila air tu saya cakap, ya Allah, kalau saya bayangkan masa saya pegang basikal tu, keadaan tu, saya cakap saya tak boleh gambarkan. Kan? InsyaAllah kan. Jadi macam diharapkan siapa dekat sana, kalau tak silap saya kawan Afriza. Kawan siapa Iza. Boleh tengok sini, jalan-jalan cari makan ni. Kita tengok sama-sama. Ayak mai, cuci ni. Ni dekat rumahnya, kampung dekat rumahnya, depan sungai ni. Ayak mai dah sungai, ayak rumah naik dia dah. Rumah hujung tu dia tak mau keluar, tapi ayak dah naik dah. Rumah depan ni, rumah ni. Ni rumah ni tak mau keluar. Harap pihak berkuasa mai suruh dia keluar kat, standby. Bahaya. Ayak mai, cuci ni. Ini semua ni tinggi tu. Wanita tu ada dekat sini ke Iza? Tak penuh lagi ni semua saya tak. Takut tengok ni. Allah. Nak pindah lah. Balik Mai Limau lah. Rumah masuk lagi. Tak, baru tak tahu. Tapi kok kaki 5 penuh ya. Hak Cilai di balik penuh. Buat tu mau ke Haji Naim masuk lah. Masuk. Sebab dia pukul jalan.
Belum jadi yo, belum. Dah jadi. Apa dia pun. Alah. Badan tinggi pun belum. Ni kat kedai bak tupa ke hanyut ah. Kedai bak tupa nasi apa di kanan ni lagi hanyut ah. InsyaAllah. Dah harap dia orang dapat sabar ya ujian daripada Allah ni kan. Rasalah kita kan, kita bersyukur. Bersyukur saya dekat tingkat 17. Siapa pernah alami rumah dia banjir macam ni? Tak pernah bersyukur kan. Syukur sangat. Hari tu saya tengok tempat dekat Darul Widat kalau tak silap saya. Ya, dekat Darul Widat. Betul tak Ustaz Haji? Ustaz Haji ada dekat sini? Ustaz Fuad? Ya. Siap kayu basikal dekat dalam air. InsyaAllah. Habis saya tengok masa tu, air tu masuk kat dalam rumah you all kan. Saya rasa macam, tapi Ustaz dengan Ustaz Haji tenang je masa tu ya. Tahun 2020 tu masuk 4 kali. 4 kali? 4 kali. Julai hingga November tu. Okay. Lebih kurang sebulan sekali dah kot. Kejadian banjir lumpur tu. Ya, kalau banjir biasa okey lagi. Ini banjir lumpur. Nak membersihnya tu. Darul Widat ni dia tepi Sungai Linggi kan. Dan dia berlaku dia kat sini berlaku banjir kalau hujan lebat. Okay. Dan juga air pasang besar di laut. Jadi kita kat Linggi ni dia dekat ujung kan, dekat ujung kat muara sungai. Jadi dia nak shortcut tu dia lalu kat Darul Widat. Di sungai dia bengkok-bengkok. Jadi bila sungai air laju daripada Seremban tu, dekat shortcut tu dia lalu kat Darul Widat ni lah. Dia tak ikut laluan sebenar. So macam mana tu tiba-tiba minta pertolongan orang luar ke? Macam mana tu? Sebab kalau yang kali pertama tu Julai 2020 tu, masa tu masih PKP, tak ada penghuni. Yang adanya kami 3 orang kot, 4 orang. Jadi masa tu kita lah yang jadi Incredible Hulk semua, angkat katil-katil, tilam, almari mak-mak ni yang diorang tinggalkan dengan banyak barang tu. Mana-mana yang sempat lah kita selamatkan. banyaklah yang tak dapat diselamatkan ya. Kita kat sini yang tingkat bawah saja ada lebih kurang 20 bilik. Di setiap setiap bilik tu ada 2 katil, 2 almari kan. Jadi macam itulah. Tiba-tiba
Ustazah Ji pun jadi power ya. Saya ingat hari yang first banjir yang kedua ke yang pertama, masa tu kita dah decide nak pergi kayu bisikal dengan cushioning. Ya. Saya dah ambil cuti kat sekolah. Ke Mensah. Saya dah ambil cuti kat sekolah. Rupanya cuti tu untuk banjir. Tak dapat naik bisikal. Kalau pergi malam tu, maknanya pondok tu tinggal tenggelam. Sebab masa tu Mak Su dah sampai dah kat Makushnik malam tu. Yalah. Kita cuma merancang. Tuhan yang menentukan kan. Allah tu maha kaya. Allah bagi ujian. Mungkin selepas kejadian tu, Allah bagi rezeki yang besar. Tak disangka-sangka. Betul tak Ustaz Haji? Aduh. Inilah kenderaan paling okey Mak Su ketika banjir. Lebih paras apa ni? Ini rasanya latest ni. Yang paling bestnya masa banjir ni, masa ada penghuni tu, maknanya mak-mak ni kan, maknanya kita lah dokong. Kita dokong mana yang nak selamatkan naik ke surau, kemudian daripada surau nak naik ke apa tu, yang 3 tan Jepang punya tu kan. Diorang kan warga emas, jadi apa, kan masalah kesihatan dan sebagainya, kan nak naik Jepang tu pun tinggi. Jadi kita kan lagi dokong diorang naik ke atas. Bukan sengaja akak barang lah. Last kali yang keempat tu, banjir yang keempat last kali, bukan kami sekadar membersihkan kawasan saja, tapi kami basuh bangunan ni. Bangunan kat Darul Widat ni semua kami basuh. Basuh? Basuh, bukan bersihkan, basuh. Basuh daripada atap je tak basuh. Lumpur Mak Su, lumpur. Lumpur Allah, lumpur. Sebab saya pun perasan masa yang dekat dinding yang Ustaz tunjuk kat saya masa saya pergi Darul Widat hari tu. Maksud nampak tu, itu garisan sikit kan. Tapi dah tak adalah terang sangat kan. Tapi nampak lah, tengok dekat-dekat kan. Sebab rupanya dah elok, bersih masa tu Masya Allah. Bila saya tengok situasi dekat Kedah tu kan, jadi saya rasa saya sangat faham lah dengan keadaan macam tu kan, dengan suasana, dengan hujan, dengan sejuk, dengan tak ada tempat tinggal. Makanan tu rasa tak ada masalah sangat lah kalau kita orang Herbalifer ni kan. Tapi masalah tu lah penginapan tu. Tambahan kami dulu kan kalau kat Darul Widat ni, warga emas semua, nak apa, takkan nak suruh abang tu dokong kan, abang Jepang tu dokong, kita orang lah dokong naik. InsyaAllah. Air tu satu mata tangga surau tu. Alhamdulillah, surau kita tinggi kan. Tapi insyaAllah bangunan wakaf yang baru ni kita buat sama paras dengan surau. Okey, tinggilah. Tinggi. So, tapi saya rasa mesti dah buat persediaan kan untuk hari-hari mendatang sebab kejadian ni dah 4 kali dah kena macam ni. Macam mana tu Ustaz? Tapi sekarang ni Alhamdulillah dah ada kerjasama tindakan daripada pihak kerajaan untuk besarkan sungai dan sebagainya. Dan tahun ni pun kita ada mengalami juga air pasang besar dan juga hujan lebat. Tapi dah tak banjir dah. Walaupun kawasan sawit keliling tu air naik, tapi dah tak sampai paras kita lah. Ni masih tetap bergaya lagi dengan Syekh. Masih buat posting lagi walaupun dalam banjir. Never give up. Jadi banjir tidak menghalang kita minum Syekh dan buat posting. Tetap buat posting. Never give up. Masya Allah. See? Alhamdulillah, saya di saat-saat macam ni kan, saya ubat yang paling mujarab sekali kan, senyum. Orang lain datang gosok-gosok kita kan, saya senyum. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur saya kata. Sebab air ni, istilah air ni datang untuk membersihkan kan. Kemudian dia membawa rezeki.
Oh. Tu ada gambar makcik naik terak tu. Happy je. Dia orang naik tu, kita orang dokong tu. Ya. Yelah, ada yang bertongkat, yang apa, yang sakit kaki dah, macam-macam lah. Tak ada yang sihat, tak ada yang sihat pun. InsyaAllah. Tu gambar tengah shake tu ada kat luar. Dengan Ni banjir yang pertama ni maksud. Pasal bersikal lama lagi tu. Pengalaman yang tak dilupakan. So ingat kata Ustaz Fuad tadi, never give up. Posting tetap posting. Ustaz Zaji kata apa tadi? Senyum je. Perkara yang mengembirakan. Dukung mak-mak ni. Boleh suka pula Ustaz Zaji. Ada satu gambar tu yang saya dokong, saya pun tak tahu siapa yang ambil. Kemudian adalah seorang hamba Allah ni, di kalangan kami lah juga kan, jawatan kuasa ni, dia layarkan, saya tak jumpa dah gambar tu kat mana. Dia layarkan, viral kan. Minta sumbangan kan. Gambar tu saja sumbangan paling banyak, Alhamdulillah. Perempuan. Nasib baik muka tu terlindung je. InsyaAllah. Sedihnya. Serius. Alhamdulillah semuanya. Alhamdulillah. Kan. InsyaAllah tak ada siapa pun yang bahaya masa hari tu. Nasib baik tak ada kanak-kanak. Kalau tidak mesti boleh swimming lagi kat situ kan. Dalam kan airnya. MasyaAllah. And pengalamannya kat Darul Widat. So Iza ada tak ada kat sini? Iza. Saya dipahamkan Afriza punya kawan kan kat sini. Iza ada tak? Afriza Sungai Tanjung Karang. Iza ada tak dalam ni? Marina kata semalam dia post juga pasal banjir. Ada Iza. Assalamualaikum Iza. Waalaikumsalam. Iza, hari ni sihat? Kurang sihat. Batuk dan sesemua hari ni. Banyak nangis ni. Semalam tak nangis. Hari ni tak mau nangis. Hari ni pun hujan. Lepas tu Iza pun dapat masuk 7.30 tadi. Line memang teruk sangat ni. Oh, ya ke? Tadi duk sembang dengan Kak Sally. Dia kata rumah dia jauh tapi ramai saudara mara dia yang kena kan. Itulah, terima kasih lah pada tim ngaji yang dah bagi sumbangan. Alhamdulillah, Iza baru semalam bincang-bincang dengan, itu ialah tim Iza. Ya Allah, mungkin ialah macam Iza cerita dengan Maksud semalam, mungkin ini ialah cabaran dia untuk dia nak lengkapkan 800 volume point ke supervisor. Saya pujuk dia, dia memang sedih lah sebab pagi semalam pukul 1 pagi dia terjaga tu memang mengejutkan. Dia ke dapur. Apa nama dia Iza? Siapa nama dia? Kak Fatimah. Dia selalu dia perasan tak, selalu dia minta izin untuk keluar dulu nak urusan nak OKU. Memang hari ni dia tak dapat masuk sebab line memang teruk sangat. Dia memang dah bagi tahu saya tadi. Okey. Oh, dia ada menguruskan anak OKU. Ya, dia uruskan anak OKU. So rumah dia memang habis lah. Habis. Dia yang paling sedih tu bila dia kata pukul 1 pagi tu dia jengah bilik-bilik cucu-cucu dia habis tilam, cucunya tidur atas tilam tu tak sedar. Kesejukan tu sampai dia yang kejutkan semua. Ya Allah, yang macam anak dia tilam tebal tu memang tak perasan lah kan. Cucu dia tidur dekat atas toto, bentang atas lantai. Masing-masing tidur lena.
Ya Allah, saya cakap saya tak dapat bayangkan situasi tu Kak. Saya cakap kan, memang sedih lah bila dia hantar dekat kami gambar ni pagi semalam. Ya Allah, saya memang rasa sebabnya lah. Bayangkan kita sedap tidur, diorang bertungkul lumus pukul 1 pagi, bersiap-siap nak keluar daripada rumah tu. Kebetulan ada anak yang terdekat, pindah pula ke rumah anak dia. Memang rasa sebab sangat lah. Habis, rumah dia habis. Tilam-tilam dia, ya Allah, tak tahu nak cakap. Terima kasihlah Iza. Iza bantu membuat kutipan bagi pihak keluarga Kak Fatimah ni dan sesiapa sahabat Kelang Ngaji. Boleh ada sesiapa yang berniat nak memberi sumbangan, boleh tanya Iza. Nanti Iza akan sampaikan sumbangan tu pada Kak. Ya betul, ni akaun saya. Memang setiap siapa yang masukkan ke dalam akaun saya ni saya akan catat lah. Dan saya akan... Masa sekarang ni dah berapa dah Iza? Alhamdulillah, buat masa sekarang dah ada RM1,050. Belum sehari lagi saya memang rasa ya Allah, bersyukur sangat dikelilingi dengan kawan-kawan yang baik. Bila saya mohon sumbangan ni, saya cakap ikhlas, tak perlu nak bandingkan nilai harga ke apa ke, sebab memang dia memerlukan sangat kan. So bila pagi ni Iza bangun, ada 2 orang juga, seorang rakan tim mengaji, seorang sahabat Herbalife. Back-in, dia kata semalam tak boleh nak back-in, internet tak okey. Ya Allah, rasa macam bertuahnya Kak Fatimah. Saya cakap bertuah sangat. Sebab dia seorang yang sangat sabar, jaga anak OKU, mohon bantuan sana sini, tak pernah dapat bantuan apa-apa, redha je. Saya dengan dia dah 3 tahun dah. Dah 3 tahun dengan dia, memang seorang yang sangat-sangat redha. Apa orang buat pun, apa yang sampai saya cakap, Kak pergilah mohon sini untuk anak OKU. Tak apalah, tak ada rezeki, dah banyak kali mohon dah, tak pernah dapat. Dia cakap kan, mungkin ini ialah rezeki anak dia. Ya. Kak Nur Hashimah pun ada dalam ni. Dia siap pelawa lagi pindah rumah dia. Tapi Kak Timah tak nak. Malam tadi dia nak berkemas juga. Nak juga duduk rumah tu, dia cakap kan. Saya cakap sekarang ni musim hujan, pindahlah dulu. Saya cakap kan. Allahu Akbar. Memang dia saya tengok pun saya tak kuat macam tu. Betul-betul dia duduk rumah anak dia, masuk semalam aja. Petang semalam dia balik rumah dia. Yelah rumah kita kan, macam mana dia duk fikir mana yang perlu diselamatkan, nak selamatkan. Tilam semua memang habis. Memang tak ada yang boleh diselamat sebab diorang semua tidur kat bawah kan. Ya Allah. InsyaAllah. Okay. Boleh, nanti saya akan share dekat dalam Ustaz Nur Azman ada kot saya punya nombor akaun. Boleh share dekat Maksud pun ada kan? Ada. Okey, ni saya punya nombor akaun lah. Allahu Akbar. Terima kasih lah pada yang sudah nak 888 1038 756 145 Afriza binti Muhammad Bahaudin. Ya. Ya Allah. Terima kasih Mak Su. Ikut mana mampu je. Tiada paksaan ya. Yang ni tiada paksaan. Kalau ikhlas nak bantu, bantu je. RM10 ke RM20 pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Memang dia memerlukan. Ya, sebab rasa banyak benda yang dia perlukan. Ya Allah, dengan anak OKU-nya lagi kan. Macam ya. Betul, dengan anak OKU. Tak tahu ni hari dia kan. Salahnya kita bantu. Ya. Lah, rasa dengan anak OKU ada cucu baru umur 5 bulan. Tu yang rasa macam
Allahu Akbar. Dia suami dia nelayan. Sekarang nelayan pun tak boleh ke laut kan, ribut. Kak Fatimah memang tak bekerja lah. Dia memang buat Herbalife je lah. Lagi 800 VP nak jadi supervisor. Ya, saya cakap dengan dia, Kak, Akak, saya nak bagi dia tenang kan. Cuba Kak, cuba Kak pandang Akak punya kejadian pada bulan ni. Selama 3 tahun, orang yang follow Akak tak pernah mendaftar ahli. Minum sekejap, lepas tu tinggal. Minum sekejap, tinggal. Bulan ni dengan cabaran dia dapat 2 orang ahli baru. Saya cakap, cuba Kak tengok yang bahagia je. Dia memang dah macam, yelah, kalau kita duduk tempat dia pun dah putus asa kan. Tapi saya cakap, cuba Akak pandang, nampak tak, Allah bagi rezeki, Allah bagi ujian, Allah bagi rezeki, Allah bagi ujian. Saya cakap dengan dia kan, Akak mesti boleh. Bila saya sebut je, Akak mesti boleh capai supervisor tu. Dia terus sebab. Dia kata, dia cakap, dia pun tak jangka benda. Punya lama dia duduk rumah tu pertama kali dilanda banjir macam ni. Tapi memang serius saya cakap, malam semalam hujan lebih daripada 5 jam. Rumah Izzah sendiri pun bahagian dapur naik. Memang longkang semua penuh. Memang naik. Hujan bukan hujan renyah-renyah. Hujan selebat-lebatnya. Lebih daripada 5 jam. Subhanallah. Izzah bercuci dapur pukul 12 lebih. Suami Izzah kejutkan. Dia kata banjir lah. Habis semua dapur. Tapi bukan banjir lumpur lah. Longkang kita penuh kan. So 12 lebih kami basuh dapur. Memang orang kata Tanjung Karang majoriti. Sebab kami dekat dengan laut. Majoriti yang bahagian kampung habis. Macam Kak Fatimah ni memang terlalu dekat dengan parit, terlalu dekat dengan laut, memang rumah rendah. Tu yang rasa Allahu Akbar. Tak apa, saya cakap, saya yakin, saya kata dengan Kak Timah, saya yakin Kak Timah ada peluang lagi sampai bulan 9 mesti settle supervisor. Banyak Allah bagi ujian ni. Dengan anak tiba-tiba stroke, dengan anak OKU, anak tiba-tiba sehat sesehat-sehatnya, duduk dekat kajang, tiba-tiba stroke aja sebelah muka. Tak ada, orang kata tak ada penyakit, tak ada apa, dah balik kampung, mak jaga. Allahu Akbar, banyaknya ujian Akak. Saya cakap, Allah nak bagi dah ni, Allah nak bagi dah kejayaan ni. Dekat sikit lagi saya cakap. Anak yang dapat stroke tu, umurnya berapa? Umurnya dah 30 lebih. Dia baru terima ujian. Baru saja, tak barulah, lama. 3 tahun dah. Anak, isteri, mertua, suami isteri, accident. Ada dengar cerita tak? Accident di Sinchan, kereta kancil masuk bawah trailer. Semua meninggal. Okay. 3 tahun lepas. Jadi dia membawa diri, dia tak nak duduk kat kampung. Jadi mak Kak Timah ni redha je. Dia kata tak apalah bang, janji gembira. Mungkin dia ada memendam perasaan ke. Doktor kata dia punya saluran darah di otak ada problem. Ya Mak Su. Memang 2 bulan ni daripada Jun, Julai, sekarang Ogos. Bertimpa-timpa. Allahu Akbar. Sampai Izzah cakap, Kak banyak sangat ujian Akak ni. Akak tenang insyaAllah Izzah akan bantu. Tak sangka bulan ni dia boleh dapat 2 orang tu masuk daripada dia mula minum Herbalife 3 tahun lepas. Kejap nak join, kejap tak nak, kejap nak, kejap tak nak. Tiba-tiba terus cakap nak mula program. Allah, sujud syukur. Izzah cakap, nampak tak Kak kesabaran Akak, ujian, semua Allah bagi. Cuma kita je kena sabar, cepat atau lambat. Itu je. Izzah pun percaya buat bisnes bulan ni kena sabar. Ya Izzah Ya, masuk. Kalau dengar cerita saya dah active team. Saya boleh drop terus. Saya boleh terus PKP ni saya memang kalau orang dengar cerita saya, subhanallah, cerita 4 bulan lepas, 3 bulan lepas, pada bulan Jun, saya dah rasa gaji yang sangat besar. Tiba-tiba saya
Saya down. Saya rasa, yelah masa tu first line saya semua dah supervisor. Semua dah, saya sendiri tak dapat first line. Dalam masa 4 bulan kesabaran tu Allah bagi pada bulan Ogos, pada bulan Julai ni rezeki yang melimpah ruah. Rezeki yang tak disangka. Saya boleh terima balik income yang saya idamkan. Pada bulan Jun, bayangkan income saya boleh drop. Saya hanya dapat 700 lebih je. Tapi suami Izzah cakap macam ni, apa, sabar je, Allah nak uji, Allah nak bagi hadiah besar sangat dekat awak. Itu je lah yang selalu dia pujuk Izzah. Itu je yang selalu dia cakap dengan Izzah. Dia tak pernah kata awak berhentilah Herbalan, tak ada apa pun, tak pernah. Cuma Izzah ni je lah yang kena faham apa maksud dia. Memang kita sebagai seorang perempuan, seorang ibu, banyak fikir untuk anak. Izzah seriously, Izzah bukan jenis orang yang ada koleksi kasut ke apa ke, tak. Izzah memang tak ada benda-benda tu. Izzah apa yang Izzah dapat, Izzah suka fikir untuk anak, Izzah suka bahagikan anak, Izzah suka fikir untuk selesa family. Tapi bila Izzah luarkan Repair kereta Izzah. Dah siap dah kereta? Izzah dah dapat. Ya, Izzah dah. Cukup. Itulah yang dia ingatkan balik pada Izzah. Awak dah dapat, nak betulkan kereta, nak cat kereta dah dapat. Sekarang ni Allah bagi ujian, terima je. Terima sebab awak dah terima kejayaan tu. Allah nak awak berusaha. Usaha lagi. Syukur Alhamdulillah, saya rasa tenang. Bila orang dengar cerita saya, orang tak percaya. Kita ni pernah terima kegagalan juga. Orang tak percaya. Sabar dah bangkit balik. Ya, betul Terus Mak. Bayangkan Ya Mak Sus, saya peras sangat daripada bulan Jun. Setiap bulan saya dapat prospek. Bukan tak dapat, saya dapat prospek daripada FB, saya dapat, tapi tidak bermula. Langsung tak bermula. Saya kumpul aja nombor diorang. Saya simpan nombor telefon diorang. Saya cakap, kenapa susah sangat kali ni? Saya cakap kan, saya dah berjaya. Saya buat perkara yang biasa je. Saya closing perkara biasa. Saya buat perkara biasa. Tapi tak ada yang lekat. Tak ada yang lekat langsung. Yang nak bermula program tu, ya Allah ya Tuhan. Saya sampai cakap, apa lagi yang aku kena buat ni? So bila suami saya cakap, tenang, dekatkan lagi diri. So Izzah cuba buat. Pada bulan Julai, Izzah cakap dengan suami Izzah, bang, saya nak minta izin lah. Saya cakap, saya sebenarnya nak bernikah ni dah 3 tahun dah saya nak. Tapi suami Izzah tak izinkan buat perkara drastik. Maksudnya, jangan bila kita nak tu kita terus buat. Jaga dulu perkara yang kecil. Jaga aurat, tukar cara pakai, laburkan tudung, pakai stokin, hand sock jangan tinggal. So Izzah cuba 3 tahun tu. Pada bulan Julai, Izzah cakap dengan dia, saya nak sangat. Saya tak nak bagi orang tengok wajah saya lah bang. Saya cakap kan, saya nak buat semua ni kerana Allah. Tak apa. Orang tak kenal Coach Izzah, tak apa. Orang tak pernah nampak Coach Izzah, tak apa. Saya cakap, saya nak buat, saya nak bantu orang ni kerana Allah. Saya tak nak glamour. Saya cakap kan. Lepas tu, dia kata, okey. Boleh abang izinkan. Tapi satu perkara, bila dah pakai jangan buka, dia cakap ya. So Izzah kata, memang saya nak, saya cakap. So bila Izzah buat keputusan macam tu dengan izin dia, Abah Izzah izinkan. Abah kata, Abah sebenarnya dah lama sangat nak anak-anak perempuan Abah pakai nikah. Dia cakap macam tu kan. Bila Izzah dapat redha daripada diorang berdua, Alhamdulillah Maksu, seorang-seorang bermula program Maksu. Masya Allah. Wow, Akbar. Izzah cakap, Allah, ini ke yang sebenarnya aku kena buat? Dari situlah pengajaran untuk Izzah. Kita kena sabar, percaya je. Setiap orang yang berjaya tu sebenarnya lagi besar ujian dia. Lagi besar. Tak ada orang berjaya yang tak ada ujian. Tak ada orang berjaya yang terus senang senyum, tak ada. So Alhamdulillah macam Izzah cerita dengan Mak Su, Izzah daripada awal PKP, Izzah selalu
berdoa. Izzah nak infak pada mana-mana hospital. Izzah nak infak sangat. Setiap kali solat Izzah cakap bukakanlah jalan untuk aku infak mana-mana hospital. Kita sendiri tengok kan hospital kita dah nazak sangat kan. So itulah yang tadi menangis-nangis yang masuk. Alhamdulillah bulan ni kita pun tak sangka Belah bayar gaji awal kan. Ya. Dapat berapa dah? Alhamdulillah bulan ni hampir 4,000. 4,000. Tahniah. Alhamdulillah. Tu syukur sangat. Izzah dapat daripada status kawan Izzah, Hospital Melaka perlukan bantuan kain batik dan kain pelikat dan juga set tayamum untuk jenazah COVID. Ya Allah, saya cakap satu lagi perkara, Allah dengar apa yang saya minta. Satu lagi, dia cakap kan, rasa macam kat situ kan, rasa macam lagi kuat percaya kita, lagi kuat sangat. So selepas 2 hari Izzah dapat nombor kontak dia, dapat gaji. Malam tu juga Izzah call adik, dek tolong Kak Long orderkan ni. Izzah tak pandai order Shopee, Izzah pandai tekan link je. Copy link je, copy link lepas tu hantar kat dia, lepas tu order. So Izzah hantar. Izzah order berapa banyak? Izzah order dengan Izzah punya best friend. Tak tahulah dia ada ke tak kat sini, Koshitin. So Izzah bincang dengan dia, memang Izzah order berapa banyak? 100 selai, 50 selai. 50 kain pelikat. 50 kain pelikat, 50 kain batik. Malam tu juga Izzah suruh adik Izzah order. Adik tanya, kau nak buat apa Kak Long? Nak berniaga kain pelikat pula kata. Dia marah Izzah. Dia kata banyaknya nak buat apa ni cakap kan. Lepas tu Izzah tak cakap banyak. Izzah cakap dek, nanti akan transfer duit. Adik orderkan kain pelikat, kain batik ni hantar dekat alamat ni. Izzah bagilah semua alamat Hospital Melaka semua kan. Lepas tu Alhamdulillah dah sampai 2 hari lepas. Syukur sangat. So terima kasih pada partner saya, best friend saya yang memang daripada susah senang. Saya tak pasti dia ada ke tak dalam ni, Koshitin. Terima kasih sangat. Memang Izzah memang niat. Izzah cakap gaji bulan ni aku nak infak, nak banyak infak, nak banyak bersedekah. Ya Allah. Lepas tu 2 hari lepas Izzah cerita dengan Abah, sebab Izzah suka cerita bab sedekah ni dengan Abah. Sebab Abah selalu ingatkan anak-anak setiap malam. Dia kata banyakkan bersedekah. Time-time sekarang ni orang perlukan kita punya sedekah tu memang sangat berharga untuk orang yang memerlukan. So Izzah share dengan Abah. 2 hari lepas Abah pun infak untuk set tayamum. Sebab Abah tak tahu nak beli kat mana. Infak duit je lah, bagi duit je. So Alhamdulillah, tak sangka kenal nurse ni, Fariha ni, menjadi orang kata menjadi inspirasi untuk Izzah pun ada war-warkan dengan kawan-kawan, ada yang bagi duit. Allahu Akbar, rasa happy sangat. Ya maksud kita rasakan Satu kepuasan. Dulu Izzah kena punya mampu Izzah melakukannya. Ya maksud Alhamdulillah untuk gaji bulan ni RM1,000 Izzah dapat infak pada orang. Tak sangka Izzah cakap kan. Izzah tak sangka Izzah boleh buat kebaikan ni. Sedangkan sebelum ni Izzah takut nak sedekah. Bukan takut apa, takut duit habis. Serius. Izzah takut duit habis. Izzah takut tak cukup kan. Sebab tapi Alhamdulillah Ogos ni pada bulan Julai semua selesai. Hutang kereta, segala hutang-hutang selesai. Kira Ogos ni Izzah cakap dengan suami Izzah, Ogos ni kita kena banyak-banyak bersedekah bang. Allah dah bagi bahagia sangat pada kita cakap kan. Ya Alhamdulillah. Sahabat semua tengok Izzah kuat bangkit balik. Bukan mengeluh ataupun duduk nangis dekat bucu katil. Mengeluh bisnes Herbalife tak okey. Customer tak dapat, tak boleh closing tak. Recording in progress. Bangkit balik. Okay.
Ya betul. Jangan bila kita dah gagal tu terus nak tidur. Jangan. Allah nak bagi dah tu. Suami Izzah itulah selalu pesan. Dulu Izzah tak hirau tau. Rasa macam, yelah abang tak duduk tempat saya. So, Izzah sampai kadang-kadang menjawab macam tu tau Masu. Tapi kan bila kita dah lalui, bila macam tak sabar je nak terima ujian. Ya. Macam tu. Orang luar biasa memang macam tu. Rasa macam kenapa tak ada ujian ya? Seronok aja. Izzah takut dengan keseronokan. Izzah takut sebab Izzah pernah melaluinya. Kita jadi lalai. Kita jadi macam Allah tu nak bagi je terus. Tak, sebenarnya tak. Bukan lalai apa. Kita lalai pertama selalu Ustaz Nazman sebut bocor. Itulah kelalaian yang paling utama Izzah nampak pada diri Izzah sebelum ni. Bocor. Solat ujung waktu. Itu juga abang selalu pesan dekat anak-anak. Bila korang solat ujung waktu ni, ibaratnya kau makan masuk mulut tapi tak masuk perut. Tapi tak masuk lagi otak. Tapi bila dah kena pada kita, baru kita faham. Yes, betul. Dengar azan bukan kita tunggu bukan dah azan baru kita nak pergi sibuk ambil sembahyang. Sebelum azan tu duduk atas sejadah. Selalu abang pesan dengan anak-anak. Bila kita buat masuk pula kelas mengaji, asal masuk kelas ngaji je memang zas saja kena dengan Ustaz Nazman. Memang kena je dengan Ustaz Man. Ini aku ni. Memang kena. So perbetulkan yang kena tu. Jangan rasa macam kena kutuk ke apa ke. Kalau dah rasa macam tu, rosak lah kan. So, bila orang tegur, bila orang cakap, bila apa orang cakap kena pada kita tu, betulkan balik. Betul. Jangan besar kepala. Itu je. Izzah cuba masuk daripada kegagalan yang Izzah alami. Rasa bila betulkan balik semua tu, subhanallah, dia punya nikmat tu, Allah, tak tahu nak cakap. Cukup je masa. Tak ada macam sebelum ni, solat ujung waktu, asyik tak cukup masa je. Asyik mengeluh aja. Tidur, alasan penat. Sekarang tidur tak payah lama. Cukup semua masa. Macam mana sibuk sekalipun Izzah. Syukur Alhamdulillah. 3 bulan ni belum pernah lagi lah makan kat luar. Masak saja. InsyaAllah. Nikmat masa tu. Bila kita bagi yang Izzah rasa lah yang Izzah dah alami. Bila kita awalkan solat tu, masa tu akan jadi panjang sampai sampai anak-anak cakap macam ni. Bu, baru pukul 2:30 katanya dia cakap macam tu kan. Dah solat, dah makan tengah hari. Lah ingatkan dah petang macam panjang je masa. Itulah point untuk anak-anak. Izzah cakap memang kalau kita solat waktu awal, kita yang tunggu waktu azan, memang akan berlaku macam ni. Rasa panjang je masa. Ya Allah, rasa memang itulah Ustaz Zama pun ada cakap. Bila kita hargai sesuatu tu kan, kita rasa nikmat hidup tu kita memang rasa sangat. Ya Allah, syukur sangat Masu. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih Izzah. Akhlak mulia, Allah suka. Kita mencari redha Allah. Fikir lagi Allah suka. Tak tahu cakap Masu. Rasa macam bila nak dapat ujian lagi ni? Bila? Tahniah berjaya dalam Herbalife Percaya je bila dah capai supervisor sampai sekarang ni dah active whole team. Bantu mendoakan team. So mana nak tahu ada rezeki lepas ni jadi guide team, jadi millionaire team, jadi president team. Maksud bayangkan ya, dalam ujian Izzah pun Izzah boleh ada supervisor 2 orang. Masya Allah. Dalam ujian tu, dekat situlah step by step kita nampak Allah tu nak bagi rezeki baru kan. Ya. Ya Allah, kena sabar rasa. Tapi dalam masa yang sama sepatutnya dapat supervisor tu kita happy. Kita happy kalau ikutkan lain ke maksud. Tapi Izzah takut.
Rasa macam habis aku punya volume point. Sampai macam tu terfikir. Tapi kuatkan, positifkan balik minda. Kenapa kita kena fikir macam tu? Syukur Alhamdulillah. Voting je. Tak payah nak stress-stress. Buat Herbalife ni dia tak boleh tau. Kita kena bahagia. Macam mana nak bahagia? Tambah lagi satu goal. Tambah lagi satu goal untuk ada iMac dekat atas meja you. Lagi bahagia. Kalau tak percaya, letak tangkap gambar, pergi dekat Google, tekan iMac, you suka colour apa? Warna hijau, warna biru, warna kuning, warna pink, okay? Ambil gambar tu, awak tampal. Lepas tu, 3 bulan lepas tu, awak akan terima. Sebab, benda ni kita kena excited. Nak buat bisnes Herbalife ni, you nak berjaya jadi presiden ni, you kena excited. You kena happy, you kena bahagia. Tengok Ustaz Azman dengan Ustaz Zama. Kalau tak percaya, bagi dia orang tunjuk sikit dia orang punya iMac tu. Cool lagi. Dengan saya semalam. iMac warna apa tu Ustaz? Masya Allah. Tahniah. Hari ni, pagi ni saya nak khabar kat semua. Khabar nak buat pembakaran secara terbuka. Okay, mari kita jealous dengan Ustaz Azman dan Ustaz Zama. Nampak tu? Goal lagi. Nampak tu? Oh, warna presiden tim. Goal. InsyaAllah. Goal. 24K. Goal iMac. Allah. Ni mahal. So, benda ni lah yang membuatkan kita excited. Tak sabar. Aku kena bantu orang lagi. Aku kena mendoakan tim lagi. Excited. Tanya Sebab Ustaz Man, semoga abundant kongsi ilmu lagi. Dengan iMac baru. nampak tu kat belakang dia. Wah, cantiknya. Terbakar kan? Terbakar. Aduh. Warna apa Ustaz? Ustaz pilih warna apa? Yang gold tadi tu lah maksud. Yang dalam gambar tu. Ada dia. Okey, saya belum memilih lagi tapi hati tu berkenan benar dekat gold ni. Dia, Dekat gold tu ya? Abang Usop cakap kena hold image. Whole image, dah mimpi, dah tengok review. Dia ada 2 colour je, putih dengan gold. Tapi gold tu sejak hari-hari ni memang saya dah tunggu kalau dalam tempoh 21 hari lagi saya mimpi yang sama, memang jadi lah. Wow. Semalam Ustaz pergi dekat Harvey Norman ke? Dekat saya tak jumpa Habib Norman tu kat mana, saya jumpa Seng Heng. Jumpa Seng Heng. Tempat yang masuk lalu lalang tu lah. Saya tengok gambar kat mana nak cari Habib Norman ni. Saya terfikir Habib Norman. Tapi biasanya kalau yang best ni kita direct terus pergi ke tempat dia lah kan, ke iMac tu, ke iPhone punya store. Tapi tak tahu Ipoh ni kat mana. Okay. Bukan Ipoh Perit lah, kat Malah lah, Ipoh Perit. Saya tak habis cari lagi. Tapi lah nak survey lagi, saya pun tak biasa guna iPhone, iMac. Tapi berdasarkan review yang ada, macam-macam lah pro and consnya. Dan saya ada fear nak gunakan iPhone ni sebenarnya. Ni jujur je kakak, ada fear. Sebab kita tak biasa nak gunakan dia punya spek. Tapi bila review balik, kata tak apa, tak ada masalah, boleh. Dan macam-macam lah. Jadi tengoklah keadaan ni macam mana. Tengok mimpi seterusnya. Luar biasa kan, goal lawa. Break the fear, kata kat Pa, break the fear. Tapi bila saya tengok yang putih, Allah hantar yang gold kan. Dia menarik. Sebab dia ada sebab tu sebenarnya. Sebab ada sebab kenapa saya nak pilih benda tu dan juga colour tu. Tapi sebab tu nanti kita cerita dalam TTL ataupun kita jumpa dalam kelas ngaji punya perjumpaan lah. Sebab benda tu dia kalau cerita dekat public, orang tak faham. Yes. Harga berapa Ustaz harga? Harga 2 kali 3 kali gaji Izzah sekarang kot. Allahu Akbar. InsyaAllah Izzah akan dapat. Amin. Amin. Cantik tu gold tu, ya Allah. Ingat pesan Coach Nick tu. Pesan Coach Nick, jadikan benda tu murah. Sebab saya tak tengok harga.
Saya tak tengok harga, saya tengok keperluan dia dan sejauh mana dia boleh bawa. Itu yang Coach Mark, saya tak nak post, tapi dia post asset and liability tu kan. Siapa nak masuk kelas asset and liability tu kena 370 kali 7. Masya Allah, luar biasa. Kak Pah baru belajar pakai iPhone. Jadi saya tengok dia dah harmony dah dengan handphone. So boleh minta Azul kata dekat station 18. Nanti boleh kita pergi sama Kak Azul. Dekat station 18 ada rupanya Mac City. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah, saya hadiahkan Kak Pah iPad Air. So on the way sekarang ni. Jadi nasib baiklah dia dah belajar menggunakan iPhone kan. Jadi kalau dia tak guna memang tak jadilah saya nak bagi hadiah iPad kat dia. Sebab hari tu Kak Pah dapat capai qualification kan. Tengok Fatihah pun dah pakai iMac kan. Dah dapat iMac hadiah. Ya tu kami 3 orang kongsi lah. Saya dia dapat MacBook kan. MacBook. Dia dapat dia kualifikasi dia 10,000 3 bulan berturut-turut. Kami bagi 2 pilihan, sama ada nak iMac ataupun barang kemas. Tapi dia tak nak barang kemas, dia ambil iMac. Bukan iMac, dia ambil MacBook. Dia asset lah tu. Asset tu dia boleh menjana pendapatan. So kita give back to our business. Kan? Give back to our business. Kita gunakan tu untuk kita nak go to next level. Break the fear. Dia punya teori dia belanja tapi dapat duit. Tu ilmu tu kena belajar. Macam mana? Kena tunggu lagi 90 hari 4 kali kelas ngaji. Mana maksud hilang? Maksud ni tak boleh highest energy, dia terus hilang. Terus dia angkat ke langit. Okey. Ustaz share sekali Ustaz gambar tadi Ustaz. Masya Allah. Bernafsu lah. Nombor sikit. Bernafsu. Apa yang bernafsu silakan puaskan nafsu anda, nafsu mata. Melihat benda-benda yang cantik kan. Pastikan jadi aset, tampal kat dalam ni. Boleh type je iMac Gold. iMac Gold. Sebab dia sangat cantik. Sangat cantik. Dan boleh tengok review dia kalau orang yang biasa guna iMac ni dia macam mana kata dia satunya kelebihan Apple ni dia tak ada virus, tak ada apa. Yang kedua dia sangat laju lah. Kemudian pemindahan data dia cepat berbanding dengan Android. Banyak kelebihan iMac ni. Lepas tu kalau dari segi bisnes dia macam bawa Audi ataupun bawa Ferrari lah macam tu. Berbanding kalau pakai Huawei kan. Nama pun Huawei kan. Tapi Huawei pun dari segi spek, kalau dari segi penggunaan dan kelajuan, kalau kita yang biasa guna kan, macam saya pun saya pakai Huawei sekarang ni. Dia memang kalau kena spek yang dia bergantung kepada harga lah. Kalau harga dia mahal, spek dia memang power lah. Kalau yang ni dah harga dia pun 10-15 ribu memang sedap lah. Itu dia punya kesimpulan dia lah. Jadi maksud dah hilang, jadi kita nak kena tutup ni 8.42 dah. Jadi seserah kepada Ustaz Fuad lah untuk kita tutup. Baca doa yang Ustaz baca semalam Ustaz. Saya baca baru tadi tengok dekat tu yang apa nama. Tapi Ustaz memang tiap hari baca doa tu kan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi al-kiram. وخصوصا لكل حاجاتنا وأنت أعلم بحاجاتنا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السؤوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشائخنا ولمعلمينا ولمعلماتنا ولإخواننا ولأصحابنا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لسانا رتبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا هينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك علما نافعا ونسألك رزقا واسعا وحلالا طيبا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وهب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا تؤاخذنا بالعظائم والجرائم يا كريم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minna minkum. Awak ada masuk? Ayah sinergi masuk. Yang akan naik ke langit. Hilang. Ada. Sebenarnya hati ini cinta kepadamu. Sebenarnya diri ini rindu kepadamu. Tapi aku tidak mengerti mengapa cinta masih tak hadir. Tapi aku tidak mengerti mengapa rindu belum berbunga. Sesungguhnya walau ku kutip semua permata di dasar lautan. Sesungguhnya walau ku siram dengan air hujan dari 7 langitmu, namun cinta takkan hadir. Namun rindu tak akan berbunga. Ku coba menghulurkan sebuah hadiah kepadamu, tapi mungkin kerana isinya tidak sempurna, tiada seri. Ku coba
bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan, kira 5, hadiahkanlah kasih-Mu kepadaku.